Hai dan selamat sejahtera. Ini adalah proposal video kami daripada Grup A tentang stres. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Yang pertama Nurin Adia, yang kedua Nurul Syamimi, ketiga Melinda, keempat Alisha, kelima Umi dan keenam Adrian. Stres, iaitu tekanan, adalah apabila seseorang berasa sangat terharu dan bimbang kerana mereka mempunyai banyak perkara untuk dilakukan dan orang mengharapkan sesuatu daripada mereka. Ia juga boleh berlaku kerana kerja, perhubungan atau masalah kewangan. Terlalu banyak tekanan boleh menyebabkan seseorang berasa letih, cemas dan sukar tidur. Tetapi, ada cara untuk menangani tekanan seperti bersenam, bermeditasi dan menguruskan masa dengan baik. Perkara-perkara ini juga boleh membantu kita berasa lebih baik dan mempunyai kehidupan yang lebih bahagia dan sihat. Apakah latar belakang stres? Stres telah menjadi realiti yang tak dapat dielakkan dalam kehidupan moden. Ia juga mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan. Fenomena ini bukan sahaja mencabar dari segi internal, tetapi juga mempunyai impak terhadap kesihatan fizikal. Semakin kompleksnya tuntutan kehidupan masa kini, seringkali menyebabkan peningkatan tahap stres dalam masyarakat. Fenomena ini memerlukan pemahaman yang mendalam bagi mencari pendekatan holistik dalam menguruskan stres. Keutamaan untuk menjalani gaya hidup sihat semakin menjadi fokus utama dan pemahaman terhadap stres adalah sebahagian daripada usaha tersebut. Dalam konteks ini juga, kajian mengenai stres memberikan pendedahan terhadap punca-punca stres, kesannya terhadap minda dan tubuh badan kita serta cara-cara mengurangkan tekanan dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, maklumat yang kritis untuk memahami stres juga termasuk cara-cara pengurusan stres yang lebih berkesan. Dengan pengetahuan ini, individu dapat menyelaraskan kehidupan mereka dengan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan internal dan mengelakkan risiko kesan jangka panjang stres yang merugikan. Oleh itu, dalam usaha menyuarakan kesedaran mengenai stres, kajian ini juga akan menyelidik perkembangan dan cabaran terkini berkaitan tekanan. Dengan merangkumi aspek-aspek ini juga, kita dapat membina masyarakat yang lebih peka, cergas dan komprehensif terhadap stres. Dan seterusnya mencorakkan persekitaran yang membolehkan kehidupan yang lebih sihat dan seimbang. Penyataan masalah. Stres adalah cabaran yang akan dihadapi dalam tekanan yang akan menimbul perasaan emosi negatif seperti kemarahan, keresahan, ketegangan, kekecewaan dan kemurungan. Selain itu, tekanan untuk cemerlang dalam kerja sambil memenuhi jangkaan masyarakat untuk menguruskan tanggungjawab domestik boleh menyumbang kepada peningkatan tahap tekanan. Terdapat cabaran dengan tanggungjawab peribadi, membawa kepada cabaran dalam mengekalkan keseimbangan kehidupan yang sihat dan yang memberikan stres tambahan terhadap individu. Persoalan kajian. 1. Bagaimanakah mekanisme mengatasi yang digunakan oleh individu memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk mengurus dan mengurangkan tekanan? 2. Apakah strategi yang paling berkesan untuk menggalakkan daya tahan dan kesejahteraan? 3. Apakah peranan dimainkan oleh keseimbangan kerja kehidupan dalam menentukan tahap tekanan individu? 4. Bagaimanakah tekanan kewangan mempengaruhi hasil kesihatan mental termasuk tekanan, kebimbangan dan kemurungan? Maklumat video. Maklumat video kami adalah untuk mengkaji bagaimana faktor sosial, kewangan dan persekitaran mempengaruhi tahap tekanan individu. Juga untuk menentukan kesan realiti daripada tekanan yang berbeza seperti beban kerja, tekanan sosial atau tekanan kewangan kena pasti yang khusus.
menunjukkan bahawa tekanan adalah pengalaman biasa dan tindak balas semula jadi terhadap situasi tertentu. Dengan menormalkan tekanan, video kami boleh membantu individu berasa lebih selesa membincangkan tekanan mereka sendiri dan mendapatkan sokongan. Objektif video ini dijalankan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong stres dari pelbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan dan masalah kewangan. Seterusnya, menganalisis kesan negatif tekanan terhadap kesihatan mental dan fizikal, termasuk keletihan, kecemasan dan masalah tidur. Menyelidik strategi pengurusan stres yang berkesan seperti senaman, meditasi dan pengurusan masa untuk mengurangkan kesan negatif tekanan. Menilai pentingnya pemahaman tentang stres dalam memastikan kehidupan yang seimbang dan sihat serta untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Dan akhir sekali, meneroka perkembangan terkini dalam pemahaman dan pendekatan mengenai stres dengan tujuan membina kesedaran masyarakat dan mencipta persekitaran yang lebih sihat secara keseluruhan. Untuk hipotesis pula, terdapat beberapa hipotesis yang telah dibuat. Pertama sekali, individu yang menghadapi tekanan dari faktor-faktor seperti pekerjaan, hubungan atau masalah kewangan cenderung mengalami peningkatan kesan negatif pada kesihatan mental dan fizikal mereka. Seterusnya, pengurusan tekanan melalui amalan-amalan seperti senaman, meditasi dan pengurusan masa yang efektif dapat mengurangkan kesan negatif tekanan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu. Seterusnya, terdapat korelasi positif antara pemahaman yang lebih mendalam tentang punca-punca stres dengan kemampuan individu mengurangkan tekanan dalam kehidupan harian mereka. Selain itu, tingkat kesedaran masyarakat terhadap strategi pengurusan stres yang berkesan berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan mental dan fizikal mereka. Akhir sekali, peningkatan kesedaran terhadap isu-isu stres dan strategi pengurusan stres yang berkualiti akan memberi sumbangan kepada persekitaran yang lebih sihat dan seimbang dalam kehidupan masyarakat. Kepentingan video ini adalah untuk meluaskan pengetahuan dan membantu individu atau pihak-pihak yang mengalami masalah stres sama ada dalam kalangan pelajar-pelajar universiti, pekerja maupun ibu bapa. Masyarakat pada zaman ini tidak tahu akan bahayanya masalah stres. Bagi meningkatkan pengetahuan mereka tentang stres dan perkara yang patut diamalkan bagi pembanteras masalah stres dalam kehidupan seseorang, video ini akan menunjukkan sedikit tentang perkara yang seharusnya mereka ambil tahu. Pada video ini, kami akan menerangkan tentang apa itu stres, bagaimana ia tercetus, cara mengatasinya dan lebih banyak lagi. Berikut merupakan beberapa skop bagi melakukan projek video yang ingin kami lakukan. Pertama, mengumpulkan maklumat terlebih dahulu yang berkaitan dengan stres, dari definisi hingga akibat stres dalam kehidupan seseorang. Kedua, mereka bentuk ilustrasi dan skrip untuk dikaitkan dengan masalah stres bagi memudahkan pelajar atau pelakon menyampaikan maklumat. Ketiga, mengedit video dengan menggunakan lagu dan ilustrasi supaya video tidak kelihatan bosan. Keempat, menyuntik bahagian bagi menarik perhatian penonton dengan video yang pendek dan ringkas tetapi bermanfaat. Kelima, memberi kata pembuka dan penutup pada awal dan akhir video. Reka bentuk video yang digunakan oleh kami adalah dokumentari, video informasi, drama, filem pendek dan sketsa. Dengan cara ini, kami dapat menyampaikan ilmu dengan pengetahuan yang kami perolehi mengenai stres serta cara mengendali dan mengatasinya kepada penonton. Dengan ini, kami berharap dokumentari, video informasi, drama, filem pendek dan sketsa ini dapat menyebarkan ilmu yang bermutu. Populasi etika kami merupakan masyarakat Malaysia. Secara saintifiknya, Malaysia merupakan negara yang mempunyai skala stres dalam kalangan masyarakat yang tinggi dan berada di tangga ketiga di kalangan negara di Asia Tenggara. Ini menyatakan kepentingan pengetahuan mengenai stres dan cara mengatasi serta mengawalnya begitu penting untuk ditularkan. Hal ini kerana penyebaran ilmu ini kita dapat sedikit sebanyak mengurangkan kadar stres di kalangan penduduk serta masyarakat di Malaysia. Pengetahuan mengenai permasalahan ini amatlah penting untuk ditanam dalam setiap masyarakat di Malaysia.
Ini kerana stres merupakan punca utama kepada isu-isu kemudaratan kesihatan mental seperti kemurungan serta kegelisahan terlampau yang ramai rakyat Malaysia alami secara sedar atau tidak sedar. Mencari serta menyelidik artikel dan kajian yang telah dilakukan dan diterbitkan oleh pihak pengkaji mengenai paras stres yang dialami oleh masyarakat Malaysia. Dengan ini, kami dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tahap kecenderungan rakyat Malaysia mengenai stres yang dialami. Bagi memperolehi informasi mengenai stres di kalangan rakyat Malaysia, menerusi artikel yang diterbitkan oleh syarikat surat khabar tempatan Malaysia seperti Cosmo. Selain daripada itu, kami juga telah menganalisis kajian yang telah dilakukan serta diterbitkan di laman sesawang seperti Google Scholar, PubMed dan sebagainya. Antara kemahiran yang bakal diperolehi oleh kami adalah kemahiran mengendali stres serta pengetahuan mengenai peringkat stres. Selain itu, kami juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cara melakukan watak, ilmu sinematografi serta ilmu penyuntingan video. Filem pendek atau video atau dokumentari merupakan salah satu saluran utama bagi menyampaikan informasi atau ilmu kepada masyarakat. Dengan ini, ilmu pengetahuan mengenai stres dapat disampaikan dengan menggunakan media massa bagi memperbaiki serta menaik tarafkan pengetahuan masyarakat tentang stres serta cara mengendali serta mengatasinya. Dengan ini, pelajar atau masyarakat dapat menimba ilmu serta mengamalkan gaya hidup yang sihat serta bebas gangguan mental. Selain itu, mereka juga dapat memperolehi ilmu mengenai cara-cara mengatasi stres serta teknik mengawalnya. Ini pula adalah carta ganti video dan jadual perbuatan. Terdapat 7 perancangan aktiviti iaitu pertama sekali, pembukaan video diikuti dengan ilustrasi selama 15 saat. Kedua, paparan gambar dan keterangan tentang stres dengan latar suara pelajar 1 minit 30 saat. Ketiga, menunjukkan bagaimana tercetusnya stres dan demonstrasi yang berdurasi 2 minit 30 saat. Keempat, menerangkan cara-cara mengatasi masalah dengan masa yang diambil 1 minit 30 saat. Kelima, menunjukkan gejala yang dapat meningkatkan stres menggunakan ilustrasi dan demonstrasi yang berdurasi 2 minit 30 saat. Keenam, memaparkan akibat stres dalam kehidupan seseorang selama 1 minit 30 saat. Dan akhir sekali, pemberian kredit kepada setiap pihak yang terlibat dan kata penutup yang berdurasi selama 15 saat. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.